وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ingin mengambil kesempatan dalam tazkirah ini untuk mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak, Ramadan Karim. Dan dengan kesempatan di bulan ini, apatah lagi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, kita tidak pergi ke mana-mana, kita ada di rumah. Kita tidak bekerja, kita cuma bekerja dari rumah, work from home. Jadi keletihan bekerja di luar sana itu dapat dikurangkan, maka kita dapat simpan energi kita, tenaga kita untuk menggandakan ibadat dalam mengihya'kan Ramadan pada kali ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dalam kesempatan ini saya ingin mengambil kesempatan untuk berkongsi dengan anda semua mengenai satu tajuk, iaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur ialah i'tirafun bil mun'im wan ni'mah. Maknanya kita mengakui orang yang memberi nikmat kepada kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat yang diberikan. Apakah hukum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Hukumnya tidak lain tidak bukan kita sebagai hamba yang penuh dengan kelemahan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Sudah pastilah hukum mensyukuri Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Hendaklah kamu mengingatiku. Pasti Allah jawab balik, Allah kata, aku akan mengingati kamu. Kamu ingat tak aku ingat tak kamu. Dan yang keduanya, bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Daripada ayat ini, syukur dikaitkan dengan kekufuran. Tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala bererti seseorang itu telah melakukan pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia beriman, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tetapi segala kelebihan yang dia ada tu dia rasa dia sendiri yang buat, bukan Tuhan bagi. Ini termasuk dalam kufranun ni'mah, kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam ayat yang lain, bagaimanakah iblis ketika mana diusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala selepas mengingkari perintah Allah agar sujud kepada Nabi Adam. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, pertamanya dia mohon supaya diberikan umur yang panjang. Tuhan makbulkan doanya, innaka minal munzarin. Maka sebab itu, sedikit tambahan, Imam Sufyan Sauri mengatakan bahawa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman ini hendaklah banyak berdoa. Berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja. Kerana ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kata, minta kepada aku akan makbulkan, aku akan perkenankan permintaan kamu. Syaitan, iblis, ketua syaitan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia melanggar perintah Allah,
itu pun dia berdoa minta supaya diberikan usia yang panjang untuk menyesatkan manusia dan Allah makbulkan. Apatah lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat ataupun apa saja untuk melakukan kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan doa tersebut. Baik, kembali kepada ayat perbincangan kita. Antara objektif godaan syaitan selepas dia meminta usia yang panjang dan diperkenankan, di dalam surah Al-A'raf ayat 17, syaitan menyebut, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan kata apa? Dia akan berusaha untuk menjauhkan Adam dan juga keturunannya itu daripada siratal mustaqim. Dia akan datang menghasut mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. So at the end-nya apa? Wala tajidu aktsaruhum syakirin, yang mana engkau akan melihat, yakni Allah Subhanahu wa taala kata syaitan, engkau akan melihat bahawa kebanyakan mereka ini tidak bersyukur kepadamu. Jadi antara tujuan syaitan menghasut manusia ialah apa? Untuk melupakan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang manusia terlupa ialah beriman dengan akidah yang sahih, mengikut ajaran Islam, kebenaran yang dibawa oleh para rasul dan al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Baik. Jadi antara tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kita merasakan diri kita ni, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sentiasa lemah dalam setiap masa, dalam setiap keadaan, dan kita sentiasa mengharapkan yang Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan nikmat kepada dia. Wa imma kita merupakan seorang CEO yang memiliki, kita kata, syarikat perniagaan yang menjana keuntungan berjuta-juta, yang mempunyai ratusan pekerja yang kita membayar kepada mereka gaji dan allowance. Dalam keadaan itu pun kita perlu mengakui bahawa kita sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara tanda syukur yang paling tinggi, seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Alusi, mengatakan bahawa li syukri maratib. Syukur itu mempunyai banyak peringkat. Fa'ala maratibihi, martabat yang paling tinggi ialah al-iqrar bil ajzi anhu. Kita mengakui yang kita lemah dan kerana mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebahagian asar menceritakan yang pada satu hari Nabi Daud alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi kaifa ashkuruka wa syukru min alaika. Ya Allah, macam mana cara untuk aku bersyukur kepadamu sedangkan syukur itu adalah tanda-tanda kebesaranmu. Syukur itu adalah salah satu daripada sifat-sifat keagunganmu. Fa'auhallah ilaihi al-an syakarta ya Daud. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada ketika itu, wahai Daud, sekarang ni maka engkau telah bersyukur kepadaku. Kenapakah? Kerana kamu telah mengaku tentang kelemahanmu, disebabkan engkau adalah seorang raja, seorang penguasa yang hebat. Pada masa yang sama kau seorang nabi. Jarang sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, nabi pada masa yang sama merupakan seorang pemerintah yang menguasai manusia, yang mempunyai kerajaan yang besar seperti Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Bukan semua nabi mendapat dua kekuasaan ataupun dua kehebatan, an-nubuwah dan juga as-sultah. Nabi Daud, Nabi Sulaiman mempunyai dua kenikmatan ini. Walaupun diberikan dua nikmat ini, Nabi Daud masih lagi merasakan
betapa dianya lemah mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-iqrar bil ajzi anhu, rasa lemah dalam keadaan kita memiliki segala-galanya, itu adalah merupakan kemuncak pensyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bersyukur, terdapat suatu lagi, iaitu dorongan untuk bersyukur. At-taufiq li syukri juga, kata ulama, merupakan nikmat yang bukan semua orang dapat. Dorongan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan nikmat yang diberikan pada setengah orang untuk dia mengingati nikmat, seterusnya dia bersyukur, yang akan membawa kepada rantaian pensyukuran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa ramai orang yang hanya bersyukur ketika mana diberikan nikmat yang besar yang dia nampak, yang mungkin ada benefit, manfaat untuk dia. Tetapi ramai, mungkin termasuk saya yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang nampak, yang tak nampak. Yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala ni dia datang bukan dalam bentuk harta, tetapi dia datang dalam bentuk sesuatu yang kita tak nampak. Mungkin kita dapat harta sedikit, gaji kita tak banyak, gaji cikgu, bekerja dengan kerajaan, gaji tak banyak, tetapi cukup. Dalam keadaan gaji tak banyak, tetapi datang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tak pernah terfikir. Duit yang sedikit itu tak keluar banyak. Kerana apa? Allah kurniakan kepada kita kesihatan, Allah jaga, Allah protect kita tak sakit. Kenderaan yang kita bawa itu selamat, walaupun lama, walaupun buruk, tetapi tidak accident, tidak breakdown, tidak rosak, yang memerlukan kita untuk mengeluarkan kos perbelanjaan. Tuhan bagi kepada kita mata, anggota, tangan, kesihatan yang baik. Tak perlu pergi ke hospital, tak perlu mendapatkan rawatan, treatment. Yang memerlukan perbelanjaan pada hari ini, kalau kita tengok, mencecah puluhan ribu. Jadi dengan gaji yang sedikit, pendapatan yang sedikit, tapi Allah memberikan kepada kita kecukupan. Tapi kalau kita hanya melihat nikmat itu dalam bentuk suatu yang nampak, kita terlupa. Banyak perkara-perkara lain, nikmat secara tidak langsung yang bergerak setiap hari yang kita tak nampak. Maka ini yang dikatakan bahawa dorongan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan satu nikmat, bukan semua orang dapat. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dia berlaku dengan 3 keadaan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berlaku dengan hati, yakunu bil qalbi. Dia berlaku dengan al-lisan, dan yang ketiganya dengan al-jawarih. Maknanya kita membalas, kita memanifestasi pensyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertamanya dengan hati kita, dengan qalb kita di dalam. Dia bermula di dalam. Kemudian yang keduanya ialah dia keluar dengan al-lisan. Dan yang ketiganya ialah dengan al-jawarih, supaya nikmat itu dapat dilihat. Pertamanya bil qalbi, dirasa, kita iktiraf, kita saja yang tahu. Kemudian kita menyebut. Apabila kita menyebut dengan lisan kita, itu menunjukkan sifat ego, sifat angkuh kita telah tiada. Kerana apa? Kerana kita mengaku semua yang kita dapat itu daripada orang lain. Manakala bil jawarih ini ditunjukkan dengan cara kita mentaati, menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi itu pada fi sabilil khair wa fi sabilit ta'at, pada jalan saluran yang baik, supaya semua orang dapat melihat. Beza antara orang kaya yang baik dengan orang kaya yang tidak baik. Walaupun baik dan buruk itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beza orang kaya yang bersedekah, yang membayar zakat, yang menginfak, yang menjaga kebajikan,
rakyat masyarakat yang berada di sekelilingnya, itu Allah Subhanahu Wa Taala boleh tunjukkan kepada kita. Kita boleh nampak. Jadi kita boleh nampak orang kaya yang mana bermanfaat untuk ummah dengan yang tidak bermanfaat. Cara untuk kita bersyukur dengan hati apabila kita mendapat suatu nikmat, kita mendapat satu anugerah yang kita perolehi, maka kita mengiktiraf pemberian itu dengan hati kita, dengan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kita redha dengan apa yang diberikan kepada kita daripada kurniaannya walaupun sedikit. Orang hanya mensyukuri nikmat yang banyak tetapi jarang mensyukuri nikmat yang sikit. Nikmat yang sikit itu hanyalah pada perkiraan kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan itu cukup untuk kita. Maka caranya ialah bil qalbi ini disusuli selepas itu dengan bil lisan, dengan kita menyebut. Kita ni bila kata kita suka sesuatu, kita akan menyebut. Kita cinta kepada sesuatu, kita akan jadi excited untuk bercerita, untuk menyebut tentang sesuatu. Tetapi dalam menghadapi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak minta kita cerita banyak sangat, tetapi Allah nak supaya kita memperbanyakkan dengan kita berzikir kepadanya. Fazkuruni azkurkum, banyak berzikir, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah dengan berzikir. Antara zikir yang paling mudah ialah kita bertasbih, kita bertahmid dan juga kita bertakbir. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahawa inna zikra ra'su syukri. Zikir itu adalah merupakan kepala, induk kepada syukur. Orang yang tidak mensyukuri Allah ialah orang yang tak ingat Allah. Bila kata dia tak ingat Allah, macam mana dia nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Imam Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam bahawa Nabi Musa alaihi salam qala rabbi qad an'amta alayya kathiran. Tuhan, engkau telah memberikan kepadaku nikmat yang banyak. Fadullani ala an ashkuraka kathiran, maka tunjukkan kepadaku macam mana untuk aku banyak mensyukurimu. Nikmat Tuhan bagi banyak, macam mana banyak untuk aku mengingatimu. Qala Allah uzkurni kathiran, dengan cara berzikirlah kepadaku banyak-banyak. Fa idza dzakartani kathiran, apabila engkau banyak mengingatiku, faqad syakartani kathiran, maka engkau telah banyak mensyukuri nikmatku. Wa idza nasitani faqad kafartani, tapi kalau kamu lupakan aku, maka berarti kamu telah kufur kepadaku. Imam Al-Baihaqi juga menyebut di dalam Sya'abil Iman daripada Abdullah bin Salam, qala Musa alaihi salam, dalam riwayat Abdullah bin Salam, Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Rabbi masyukrul ladzi yanbaghi laka, wahai Tuhan, syukur macam mana yang sepatutnya untukmu. Fa auhallahu ilaihi alla yazala lisanuka ratiban min zikri, iaitu hendaklah caranya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, lidahmu itu basah ataupun sering berzikir kepadaku, sentiasa basah dengan zikrullah. Maka di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan lisan adalah dengan banyakkan berzikir. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan ini, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyaklah kita berzikir. Paling mudah sekali zikrullah ialah dengan kita membaca Al-Quran. Sama ada kita membaca Al-Quran berseorangan ataupun kita membaca secara bertadarus dalam kumpulan, ataupun secara idarah, maknanya kita bahagi sikit-sikit di antara kawan-kawan kita yang kita form di dalam grup WhatsApp. Kita baca secara maya, seminggu sekali kita khatam habis
Orang kata apa? 30 orang, seorang satu juzuk kita baca, habis kita khatam seminggu 30 juzuk Al-Quran. Boleh ke tak boleh cara ni? Boleh. Ini diamalkan, disebut oleh kita kata para ulama di dalam kitab Bujairmi Al-Khatib, dinyatakan bahawa dibenarkan boleh bacaan sama ada secara tadarus, iaitu seorang baca, orang yang kedua baca bacaan orang yang pertama, ataupun secara idarah, iaitu pakat bahagi, seorang semuka, seorang sejuzuk baca. Jadi kedua-dua kaedah, kedua-dua cara ini sebenarnya boleh. Walaupun mungkin pada zaman Rasulullah SAW tidak dilakukan dengan cara ini, tetapi ia tidak bermakna apa yang kita buat pada hari ini dilarang. Maknanya boleh, insya-Allah. Kerana apa? Kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas dan sentiasa membuka ruang kepada kita untuk kita gerak, untuk kita dapatkan pahala di sisinya. Kemudian cara kita membalas syukur bil jawarih, dengan anggota kita, ialah dengan bil amalis salih, dengan amal salih. Amal salih yang paling dekat apabila Allah kurniakan kepada seseorang itu ilmu. Masya Allah, ramai tok-tok guru kita, para ulama kita. Caranya ialah dengan mereka mengajar, menyampaikan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu kepada orang ramai. Sebenarnya sidang pendengar semua, bukan semua orang diberikan kefahaman pada permulaan kita mempelajari ilmu. Dan seorang guru dia mengajar 30 orang murid. 30 orang murid tu bukan boleh faham semua. Kadang-kadang hanya ada 4-5 orang saja yang boleh faham. Kalau tidak ada guru, tidak ada mursyid, maka kita tidak akan faham. Apa maksud? Firman Allah dalam Al-Quran, maksud hadis kita tidak tahu. Tetapi apabila adanya ulama, adanya guru, adanya tokoh-tokoh ilmuwan, mereka mempermudahkan kita untuk kita faham tanpa perlu kita menghabiskan masa berjam-jam nak faham satu maksud. Sebagai contoh, bila katalah kita baca Al-Quran, maksud siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kerana adanya kitab ulama, adanya ulama Imam As-Sayuti menerangkan kepada kita bahawa maksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud ghairil maghdubi alaihim, al-maghdub di sini merujuk kepada al-yahud, waladdallin merujuk kepada an-nasara. Walaupun pengertian zahir maksud mereka yang dimurkai ini kita boleh faham, siapa saja yang dimarahi Allah, siapa saja yang sesat, tetapi dia mempunyai maksud yang madlulul khas. Jadi kita dapat memahami itu daripada tok-tok guru, para ulama kita yang mengajar. Orang kaya diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amal soleh yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan melalui infak, sedekah, tabarruat, zakat. Jangan lupa untuk kita membayar zakat, zakat fitrah. Kita lebih afdal kiranya kita dapat membayar lebih awal, kerana pada musim PKP ini ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang mana tidak dapat, yang bekerja sendiri, yang berniaga di tepi-tepi jalan sebagai contohnya, tidak dapat beroperasi seperti biasa disebabkan tempoh PKP ini. Mereka perlukan bantuan. Maka dengan cara kita memberikan zakat, kita memberikan sumbangan itu, semoganya dapat mempermudahkan hidup mereka. Dan perkongsian rezeki ini juga merupakan satu daripada bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita bil jawarih. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, satu perkara yang kita jangan lupa,
Allah Subhanahu wa taala sering mengaitkan syukur ini dengan pertambahan rezeki. Ilaqatu syukri biziyadah awil mazid minan ni'mah. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam surah Ar-Ra'd, surah Ibrahim, saya terlupa untuk membuat catatan, maafkan saya. Cumanya dalam ayat ini Allah kata, sekiranya kamu syukur kepadaku, la azidannakum, aku akan tambah. Wala in kafartum, Tuhan kaitkan sekali lagi syukur dengan kufur. Sekiranya kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Kalau kita membuat perbandingan, kita melihat antara bersyukur dan juga pertambahan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, pemberian sesuatu berasaskan kepada syukur dengan pemberian rezeki biasa. Kalau kita melihat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang pemberian rezeki, pemberian kelebihan. Sebagai contoh, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya yaghfiru liman yasha yarzuqu man yasha wa yatubullahu ala man yasha. Taubat, rezeki, keampunan, kemudian kemudahan hidup, itu Allah Subhanahu wa taala sering kaitkan dengan bil masyiah. Dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan syukur dan juga pertambahan rezeki, nikmat yang datang daripada syukur. Kerana apa? Kerana tidak ada kaitan dengan al-masyiah. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur kepadaku, aku akan tambah. La azidannakum bererti for sure. Aku akan tambah, aku pasti akan tambah. Tetapi kalau berkaitan dengan rezeki biasa, yarzuqu man yasha, Allah hanya menyebut rezeki Allah yang banyak, yang sedikit tu Tuhan bagi kepada siapa yang dia nak. Bukan semua orang jadi kaya. Penduduk dunia ni hanya 10% saja yang kaya, hal lain tu semua miskin. Miskin tu maknanya bukan bilioner, bukan multi bilioner. Kan? Allah Subhanahu wa taala boleh bagi kepada siapa, orang kaya, orang susah. Orang ni dapat rezeki banyak. Dalam rezeki ni dia dapat hak ni lebih, hak ni kurang. Itu ikut Allah Subhanahu wa taala nak bagi macam mana. Tetapi yang pastinya trik untuk mendapat pertambahan rezeki ini ialah dengan bersyukur. Kerana apa? Bersyukur ini seolah-olah menjadi satu key, satu kunci untuk apa? Untuk pertambahan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Siapa kata? Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebut. Maka sebab itu qala Ali bin Abi Talib dalam sebuah asar, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebut, inna ni'mata mausulatun bisyukri. Nikmat ini sebenarnya related ataupun sentiasa berhubung dengan syukur. Wa syukru yata'allaqu bil mazid. Manakala syukur itu pula berkaitan dengan pertambahan rezeki. Wa huma maqrunani fi qarnin. Jadi syukur dengan al-mazid, bertambahnya nikmat ini seolah-olah duduk pada satu tanduk, kan? Tanduk tu dia ada dua. Hak ni syukur, hak ni tambah syukur, kan? Falan yanqati'al mazidu min Allah hatta yanqati'a syukru min al-ibad. Pertambahan rezeki ini tidak akan terputus daripada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah terputusnya syukur daripada hamba, kata Sayyidina Ali.
Jadi selagi mana seseorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selagi itulah pertambahan rezekinya akan berlaku. Jadi sebab itu, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bahawa nikmat Allah yang bagi kepada kita ni tak semestinya kena banyak baru kita bersyukur. Tidak. Apa yang diberikan kepada kita walaupun kecil, maka kita wajib bersyukur. Kerana apa? Daripada situ pertambahan rezeki itu akan terjadi dan kita akan mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebut bahawa ad-din nisfani. Agama ni ada dua bahagian. Kita boleh belah dua. Ini kita bercakap dalam konteks syukur lah. Yang pertama, bahagian yang pertama ialah nisfu syukrin. Separuh yang pertama iaitu syukur. Wa nisfu sabrin. Separuh yang kedua itu sabar. Syukur dan sabar. Walaupun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sedikit, tak banyak, tetapi syukur kita dengan nikmat tersebut kerana kita bersabar, Allah bagi kepada kita dan pertambahan itu akan berlaku. Saya terbaca satu kisah yang menarik. Pada satu hari Sayyidut Tabi'in Hasan Al-Basri, dia berjalan di pinggir kota Basrah dan dia mendapati di tepi jalan itu terdapat pasangan suami isteri. Seorang suami yang berkulit hitam gelap huduh dan isterinya itu seorang yang cantik, putih, hidung mancung. Mereka sedang bergurau senda, bergelak ketawa di tepi jalan. Jadi Hasan Al-Basri ini dia tegur mereka. Apa gerangan, apa keadaan sebenar mereka ni? Macam mana perempuan yang cantik ini boleh berkahwin dengan lelaki yang kulit hitam hodoh? Dan macam mana lelaki yang berkulit gelap tak cukup package ni boleh berkahwin dengan isteri yang cantik? Jadi perempuan itu menjawab. Dia kata, suamiku walaupun dia berkulit gelap, hitam, muka macam hamba abdi, tetapi apabila dia berkahwin, dapat rezeki berkahwin dengan aku, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala aku, walaupun aku cantik, putih, segak, mungkin sesuai kahwin dengan tuan, tak sesuai kahwin dengan dia, aku mendapat suami seperti ini yang tak cukup package ini, aku bersabar. Aku bersabar atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Jadi bukankah orang yang sabar, orang yang syukur ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur, Tuhan kata dia akan tambahkan nikmat. Manakala orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Manakala orang yang sabar akan diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa hisab. Sebab tu dalam bab tanpa hisab ini kita melihat pahala. Kullu amalin li ibni Adam illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Atau kama qala. Setiap amalan anak Adam ini adalah untuk dia. Maksud untuknya itu. Pahala amalan itu tu dia ada range dia seperti yang disebut dalam sebuah hadis yang lain. Yang mana yudha'aful hasanatu asyra amsalihah. Digandakan satu kebaikan itu 10 kali ganda ila 700 dha'fin. 700 kali ganda. Itu range pahala yang Allah buat untuk ganjaran pada setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Satu kebaikan, maybe dia dapat 10 hingga 700 kali ganda. Manakala puasa, dia tidak terikat dengan range ini yang Allah Subhanahu wa taala boleh bagi lebih daripada standard tersebut ataupun dia boleh tak bagi langsung. Maka dalam konteks ini,
cara untuk kita mendapat nikmat dan juga ganjaran tanpa hisap ialah dengan dua perkara, iaitu melalui syukur, la in syakartum la azidannakum, dan melalui sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan kita berada di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, kita sedang berpuasa, dan orang yang berpuasa ini adalah orang yang sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan balasan kepada orang yang sabar itu adalah pahala bighairi hisab, tanpa hisab, maknanya tidak terikat dengan antara 10 hingga 700 kali ganda Tuhan akan bayar lebih kepada kita yang sedang berpuasa. Maka sebab itu sidang muslimin muslimat yang sudi untuk mendengar tazkirah ringkas saya pada petang ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu